Sidang Dewan Rakyat, antara yang menjadi perhatian ahli yang berhormat ialah isu pemansuhan akta yang bersifat drakonian dan zalim yang didakwa menyekat kebebasan rakyat. Turut dijelaskan kerajaan tindakan yang perlu diambil bagi memastikan undang-undang sedia ada mengikut manifesto seperti mana yang dijanjikan pada pilihan raya lalu. Juga dijawab mengenai kadar tarif elektrik. Langsung mendengar sesi di Parlimen, kita bersama Salina Zakaria. Silakan. Baiklah, terima kasih Intan di Sri Pentas. Sudah pastinya hari ini merupakan hari Selasa minggu terakhir untuk waktu pertanyaan-pertanyaan Menteri menjawab beberapa soalan yang ditanyakan, dan Perdana Menteri hari ini menjawab soalan khusus berkaitan dengan akta-akta yang terlibat. Dan kerajaan, ujar Perdana Menteri, akan memastikan mana-mana akta yang perlu dimansuhkan secara menyeluruh ataupun dipinda menerusi peruntukan tertentu dapat dilaksanakan bagi memastikan keadilan seperti mana yang dimahukan oleh rakyat. Namun, ujar Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad, kajian secara mendalam perlu dilakukan dan secara berhati-hati agar negara dapat ditadbir dengan baik. Telah ditangkap dan juga didakwa. Tun Dr. Mahathir menjelaskan demikian selepas ditanya oleh ahli Parlimen Segamat, Datuk Seri Santara, mengenai beberapa akta yang didakwa masih drakonian dan zalim. Akta itu seperti Akta Hasutan 1948, Akta Pencegahan Jenayah 1959 POKA, Akta Pencegahan Keganasan 2015 POTA, selain Akta Kesalahan Keselamatan Langkah-Langkah Khas SOSMA. Pada masa yang sama, kita juga faham bahawa baru-baru ini seramai 12 orang telah ditangkap dan juga didakwa kerana LTTE dan juga sebagainya. Dan dalam Akta SOSMA, kita faham keperluan akta itu, tetapi yang pentingnya saya nak tanya pada Yang Amat Perni, bagaimana kita nak mengelakkan warga Malaysia, rakyat Malaysia untuk tidak menyertai, menderma tanpa pengetahuan mereka. Baru-baru ini saya terbaca ada juga seorang guru warga Melayu yang diberikan RM300 donation atas talian dan juga dia juga didakwa. Maknanya kalau kita ada satu senarai yang dikeluarkan oleh KDN, ini sekian adalah organisasi-organisasi yang tidak boleh diberikan dan juga sebagainya, maka ini akan mengelakkan daripada ramai di antara kita mungkin didakwa. Dalam kes yang disebut ini, pihak polislah yang berkuasa. Terpulanglah kepada mereka untuk mendapat bukti-bukti yang jelas sebelum mereka mengambil tindakan di bawah mana-mana undang-undang, termasuk undang-undang SOSMA. Namun demikian, pihak kerajaan berpendapat bahawa undang-undang itu tidak lengkap kerana tidak membezakan antara perbuatan yang ringan dengan perbuatan yang berat. Umumnya di bawah undang-undang ini juga kita guna untuk tahan mereka yang terlibat dengan keganasan, umpamanya seperti melengkapi diri mereka dengan bom. Mengkaji semula undang-undang kerana kita perlu asingkan jenayah yang ringan dengan jenayah yang membawa mengancam keselamatan negara. Terima kasih Yang Berhormat Sungai Siput. Terima kasih Tan Sri. Baiklah, kerajaan jelas Tun Dr. Mahathir lagi tidak akan mengabaikan janji-janji yang telah dibuat seperti mana yang dibentangkan pada manifesto Pakatan Harapan sebelum ini. Malah akan mengambil tindakan untuk meneliti setiap peruntukan undang-undang secara terperinci sebelum sesuatu keputusan meminda atau memansuhkan undang-undang itu dimuktamadkan. Misalnya, Rang Undang-Undang Kesalahan Keselamatan Langkah-Langkah Khas 2012, Akta 747 ataupun lebih dikenali sebagai SOSMA digubal dan diluluskan bertujuan untuk menentang perbuatan subversif dan tindakan yang memudaratkan ketenteraman awam. Bagi Kementerian Dalam Negeri, terutamanya pihak Polis Diraja Malaysia, berpendirian SOSMA ini masih diperlukan dalam mengekalkan ketenteraman awam, menjamin keselamatan dan membendung aktiviti jenayah di negara ini. Namun begitu, kita dapati terdapat ruang bagi ia disalahguna
untuk kepentingan tertentu sekaligus menimbulkan keresahan di kalangan rakyat. Tambahnya, Kementerian Dalam Negeri khasnya Polis Diraja Malaysia berpendirian, SOSMA masih diperlukan. Ia bagi mengekalkan ketenteraman awam, menjamin keselamatan dan membendung aktiviti jenayah di negara ini. Kerajaan juga menerima sebarang teguran daripada orang ramai mengenai undang-undang yang perlu disemak semula. Langkah ini bagi memastikan pihak yang tidak bersalah tidak ditahan akibat daripada penguatkuasaan undang-undang drakonian yang disabitkan. Dan baiklah, pada sesi soal jawab pula, antara yang ditanyakan ialah mengenai kadar surcharge tarif elektrik bagi pengguna industri dan juga komersial yang akan dikurangkan sebanyak 0.55 sen per kilowatt jam daripada sebelum ini RM2.55 sen per kilowatt jam kepada 2 sen per kilowatt jam. Dan perkara itu menurut Menteri Tenaga, Sains, Teknologi Alam Sekitar dan Perubahan Iklim Yeo Bee Yin berkata bahawa keputusan diambil berikutan terdapatnya kos penurunan bahan api dalam tempoh Julai sehinggalah Disember pada tahun ini. Beliau berkata demikian ketika diminta mengulas sama ada tarif elektrik akan meningkat pada Januari 2020 nanti. Untuk makluman Dewan Yang Mulia ini, surcharge sebanyak 2.55 sen per kilowatt jam telah dikenakan untuk tempoh Julai hingga Disember 2019. Oleh kerana terdapat penurunan kos bahan api untuk tempoh 6 bulan ini, maka dengan sukacitanya saya ingin maklumkan di sini bahawa kadar surcharge pengguna komersial dan industri akan diturunkan sebanyak 0.55 sen per kilowatt jam daripada 2.55 sen per kilowatt jam kepada 2 sen per kilowatt jam. Mengulas lanjut ujarnya bagi kategori pengguna domestik, sebanyak RM62.95 juta daripada kumpulan wang industri elektrik akan digunakan untuk menampung surcharge kos pelepasan tidak seimbang ICPT bagi memastikan tiada surcharge akan dikenakan ke atas pengguna. Untuk itu, kadar tarif elektrik akan dikekalkan pada kadar asas iaitu RM39.45 per kilowatt jam dan tiada peningkatan menerusi surcharge akan dikenakan dalam tempoh 18 bulan berturut-turut. Justru ujarnya dengan keputusan kerajaan ini, sebanyak 7.4 juta pengguna domestik akan diberikan pengecualian surcharge tarif elektrik, manakala pengguna bukan domestik pula akan menikmati pengurangan surcharge sebanyak 55 sen per kilowatt jam. Baiklah, sebelum sesi Dewan Rakyat berakhir hari ini, antara yang menjadi persoalan kami di sini ialah cadangan untuk pemindaan peruntukan undang-undang baharu di mana cadangan jawatan Perdana Menteri akan dilakukan hanya dalam tempoh 2 penggal saja, dan perkara itu akan dimaklumkan oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Liew Wee Kiong pada sesi perbahasan jam 2.30 petang ini. Dan itu saja laporan daripada Dewan Rakyat hari ini. Saya bersama dengan rakan tugas Syairah Izzati Yaakob